Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, pihak Pertubuhan Kebajikan Al-Qaim Malaysia saban tahun akan menganugerahkan tokoh kepada da'i-da'i tempatan dan juga tokoh sunnah Nusantara ini. Bagi tahun 2012, tokoh da'i tempatan telah diberikan kepada yang pertama, iaitu Ustaz Zainal Abidin bin Zamzam, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Zamzam. InsyaAllah sebentar lagi ada gambar dia. Sebelum itu kita bacakan sedikit biografi Ustaz. Ustaz Zainal Abidin bin Zamzam ataupun Ustaz Zamzam dilahirkan pada tahun 1933 di kampung Sungai Air Tawar, Sabak Bernam, Selangor. Di Pulau Pinang, beliau dikenali sebagai Ustaz Zamzam, yang nama kepada ayahanda beliau. Salasilah keturunan beliau bersangkut paut dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sewaktu berusia 5 tahun, ibu bapa beliau berhijrah ke Banjarmasin, kemudian kembali semula ke Malaysia pada tahun 1941. Pendidikan awal beliau di Sekolah Arab Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bagan Nakhoda Omar, Sabak Bernam, dan kemudian menyambung pengajian di Madrasah Hidayatullah Martapura, Kalimantan Selatan selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Ustaz Zamzam telah menyambung pengajian ke Arab Saudi dan belajar di Madrasah Indonesia. Dan apabila pulang ke tanah air pada tahun 1954, di sinilah bermulanya gerakan dakwah sunnah beliau secara aktif. Pada masa yang sama, beliau terus mengikuti kursus di Madrasah Alawiyah Indonesia. Dan pada tahun 1956, beliau mengikuti kursus intensif di Kolej Islam Kelang, dan selepas itu ke Manabi'ul Ulum Surakarta. Dan pada tahun 1957, beliau mengikuti kursus akidah dan usul fiqh di Muhammadiyah Yogyakarta. Tuan-tuan, untuk lebih lanjut biografi Al-Fadhil Ustaz, kita boleh rujuk dalam buku Cenderamata pada halaman 33. Jadi sebentar lagi kita akan sama dengarkan sedikit ucapan daripada yang bahagia Ustaz melalui rakaman audio. Jadi kalau dah sedia, kita boleh dengarkan sama-sama. Kita ini adalah umat Islam yang kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kita meyakinkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW itu adalah dasar agama, suara agama yang dipegang oleh kaum sunni. Makanya setiap kita mempedomani Al-Quran dan Sunnah itu perlu mungkin ada sifat seperti sifat Nabi, sifat amanah, adil dan pakanan. Makanya nasihat yang tersebutkan ini adalah kehidupan pada diri saya sendiri, anak-anak anak saya, kaum kerabat saya, bekas murid saya, dan saudara-saudara muslimin dan muslimat. Sebagai orang tua yang menjaga umur hampir ke 80 tahun ini, pertama nasihat saya, tegakkanlah tauhid pada akidah dan syariat yang 4 rukun, dan tumbuhkan takhayul khurafat yang tidak berdalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang mutawatir, yang banyak kawasan. Karena setiap yang kita pegang, amalan yang tidak berpedoman kepada Al-Quran Sunnah, yang tidak mutawatir atau hasan, itu bisa membawa kepada syirik dan kufur yang boleh apa itu merosakkan akidah dan keyakinan syariat dan akhlak. Yang kedua, demikianlah salat-salat fardu dan salat-salat rawatib yang menjadi salat-salat fardu. Salat tahajud, salat zikir, juga salat lainnya yang sunat muakkadah. Itu semua perlu kita ikuti, amalkan menurut bimbingan Nabi Muhammad SAW. Dan jauhilah bid'ah ibadiyah dan bid'ah akidiyah dalam bidang ibadat mudah yang bisa merosak
bunda, kepada guru-guru. Juga amatilah peranan ataupun pesanan ketua orang kita tua. Karena dapat diterima orang tua dulu kami dulu ada menyebutkan bahwa kita ini perlu memegang patah kata-kata orang tua. Yang tua dimuliakan, yang berbahaya dihargakan, dan yang kecil dikasihi. Kemudian yang keempat, hindarkanlah berbuat onar, berbuat keburukan kepada, hindarkan membuat onar itu kepada sesama muslimin, baik lewat hati, lewat tutur kata, dan lewat sikap. Kelima, dalam bidang ibadah makhluk dan kebajikan lainnya, selalulah mengutamakan yang lebih baik, lebih utama. Itu yang perlu kita kerjakan. Kalau terpaksa melaksanakan yang kurang utama, tapi tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, bolehlah kita kerjakan. Jadi, hayatilah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, semua akan beramu sehingga datang kepadamu kematian. Moto yang saya pegang, ya, moto yang saya pegang, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada hidup dalam batas-batas agama dan membuat kebaikan sadar bisa dengan ikhlas kepada siapa saja. Artinya, kalau sekiranya kita selama hidup ini kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan kita mengamalkan sesuai dengan patokan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita tidak akan bersikap seperti orang fasik, tidak akan bersikap seperti orang munafik, seperti orang zalim dan melebak. Karena keteguhan iman kita dinilai tidak oleh Allah SWT sewaktu kita sedang menghadapi sunnah atau bid'ah dalam babak ini. Kalau di hadapan kita ini sunnah, ini bid'ah, ini di antara dua. Lalu kita kerjakan yang bid'ah, tetapi yang sunnah kita tahu itu boleh membawa kepada pasir, boleh membawa kepada mungkin, boleh membawa kepada dulu dan melebak. Karena setiap orang yang bersifat demikian, bagaimana Allah SWT akan memberi rahmat dan kurnia kepada kita sekalian. Sehingga inilah sekelumit yang dapat saya berikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan keimanan kehasanan selama hidup di dunia ini, sehingga kita meraih di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Baik tuan-tuan, itulah sedikit rakaman daripada ucapan yang bahagia Ustaz Zainal Abidin Zamzam, tokoh da'i tempatan yang kita pilih bagi tahun ini. Dan saya pun pertama kali melihat wajah dan mendengar ucapan beliau. Makna kata mungkin bagi tuan-tuan yang dah lama bergiat dengan dakwah sunnah lebih mengenali Al-Fadhil Ustaz dan mengingati akan sumbangan-sumbangan beliau. Walaupun usia beliau sudah mencecah 79 tahun dan sekarang kondisinya sedikit uzur, namun semangat berdakwah tidak pernah luntur. Sehingga kini beliau masih aktif berdakwah di masjid-masjid sekitar Pulau Pinang dan sekali-sekala ke negeri lain. Dan generasi muda pendakwah boleh menerima banyak ilmu dakwah dari pengalaman Al-Fadhil Ustaz. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal di atas segala usaha beliau menyebarkan dakwah sunnah di seluruh tanah air. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, majlis sekali lagi menjemput Tuan Haji Nazri dan Profesor Dr. Asri untuk menyampaikan penghargaan daripada pihak Pertubuhan Al-Qayyim Malaysia kepada wakil Ustaz Zamzam pada pagi ini, juga anak muridnya iaitu yang bahagia Profesor Dr. Rahmatullah Khan yang sekarang merupakan pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Segala hormatnya dipersilakan.
Terima kasih Profesor, Doktor dan juga Tuan Haji. Seterusnya tuan-tuan, tokoh da'i tempatan yang kedua untuk konvensyen kali ini, iaitulah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Wahab bin Ahmad. Ustaz Abdul Wahab bin Ahmad dilahirkan pada tahun 1941 di kampung Mengkuang Titi, sangat hampir kawasan kita ni, Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Pendidikan awal beliau adalah di Sekolah Menengah Al-Masyur, Pulau Pinang. Semasa di sana beliau mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Tuan Haji Hassan Bad Junid, pengajar di sana. Dan hubungan mereka berterusan selepas tamat persekolahan dan beliau banyak mengambil ilmu dan pengalaman dari Tuan Haji Hassan Bad Junid. Ustaz Abdul Wahab memulakan kerjaya sebagai peniaga ubat-ubatan tradisional, iaitu perniagaan yang diwarisi daripada bapaknya. Dalam bidang dakwah, beliau memulakan aktiviti dengan menyertai Muhammadiyah Pulau Pinang. Beliau pernah dilantik sebagai Presiden Muhammadiyah Pulau Pinang. Dengan penglibatan beliau yang aktif dalam gerakan dakwah bersama Muhammadiyah, beliau berpeluang menjalin hubungan yang erat dengan beberapa organisasi dakwah dan beberapa tokoh di beberapa dua negara, terutamanya dengan Muhammadiyah di Indonesia dan Muhammadiyah di Singapura. Pada tahun 2008, Ustaz Wahab dengan beberapa sahabat telah menubuhkan Muhammadiyah International, iaitu satu badan dakwah yang bertujuan mengadakan usaha sama dengan organisasi dakwah lain di Nusantara khususnya dan seluruh dunia amnya bagi menyusun gerak kerja dakwah agar lebih mantap. Dan beliau dilantik menjadi Presiden Muhammadiyah International daripada tarikh tersebut hinggalah bulan Jun 2012. Tuan-tuan, usaha dakwah beliau di Malaysia banyak bertempu di perkampungan orang asli di kawasan pedalaman, terutamanya di Greek, Sungai Siput, Slim River, Cameron Highland dan Gua Musang. Beliau dengan beberapa pendakwah lainnya telah berjaya menarik ramai masyarakat orang asli untuk memeluk Islam. Kunjungan dan lawatan yang membawa misi dakwah dan segala bantuan yang termampu kepada masyarakat orang asli di sana dilakukan secara berkala dan juga tersusun. Bermula pada awal tahun 1990-an, beliau telah mengorak langkah yang lebih seluas dalam bidang dakwah dengan bergabung dengan beberapa pendakwah daripada selatan Thailand untuk menyebarkan risalah tauhid kepada masyarakat bukan Islam di utara Thai, Kemboja, Vietnam, Myanmar dan juga Laos. Dengan usaha murni ini, Islam telah dapat disebar luas di merata pelosok kampung dan negeri. Ramai penduduk telah berjaya diislamkan dan bilangan mereka telah bertambah dari hari ke hari, terutamanya di utara Thai. Beberapa masjid, sekolah dan pusat dakwah telah berjaya didirikan dalam usaha memastikan mereka mendapat pendidikan yang baik dan sebagai pusat penyebaran Islam di sana. Dalam kegairahan beliau berdakwah di dalam dan di luar negara dengan begitu aktif dan tanpa merasa penat, beliau telah diuji oleh Allah dengan diserang strok pada tahun 2008. Dia terlantar selama kira-kira 6 bulan dan setelah sembuh dari sakit, walaupun dengan keadaan bertongkat dan keadaan lumpuh separuh badan yang tidak pulih sepenuhnya, beliau tetap meneruskan usaha dakwah seperti sebelumnya, iaitu meneruskan perjalanan dakwah ke luar negara dan ke perkampungan orang asli. Dan usaha ini berterusan sehinggalah beliau sekali lagi diuji oleh Allah dengan serangan strok kali yang kedua, iaitu pada bulan Jun 2012 baru-baru ni. Dan beliau juga tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Dan bermula pada tarikh itulah beliau terlantar dalam keadaan koma dan dibantu dengan alat pernafasan dari rawatan selama 1 bulan di hospital, dan kini telah kembali ke kediamannya di Kulim. Kita sangat-sangat berharap dan berdoa agar Allah mengembalikan kesihatan ayahanda Ustaz Abdul Wahab, dan kita yakin dengan kesihatan dan kekuatan itu beliau pasti akan terus berdakwah seperti sebelumnya. Insya-Allah, sesungguhnya amat sukar mencari pengganti seperti Ustaz Wahab yang begitu tabah dan tidak mengenal erti penat di medan dakwah. Tuan-tuan, pada pagi ini pihak Pertubuhan Al-Khaim, Kebajikan Al-Khaim Malaysia memberikan tokoh da'i tempatan kepada yang bahagia Ustaz Abdul Wahab bin Ahmad. Sekali lagi majlis menjemput Tuan Haji Nazri dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Asri untuk memberikan sumbangan atau pembahagian kepada wakil
kepada Al-Fadhil Ustaz, iaitu anak dia sendiri, saudara Muhammad Mujahid bin Abdul Wahab. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Haji dan Profesor Madya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Pertubuhan Kebajikan Al-Khair Malaysia menganugerahkan tokoh sunnah bagi tahun 2012 kepada yang berbahagia pembentang utama kita, Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Ismail Lutfi Al-Fatani. Tuan-tuan, sedikit biografi ataupun latar belakang Ustaz. Nama lengkap Ustaz adalah Ismail bin Abdul Rahman bin Abdul Latif bin Hasan Chapakia. Dilahirkan di Taman Sofa, Kota Mekah, Arab Saudi pada tahun 1950. Beliau dikenali dengan Haji Ismail Lutfi atau Dr. Ismail Lutfi. Adapun pengajiannya bermula semenjak kecil, iaitu beliau mula belajar Al-Quran dengan ibunya sendiri, Nik Aminah binti Nik Husin. Beliau kembali ke tanah air setelah berusia 6 tahun dan meneruskan pelajarannya di Pondok Padang Ru selama 2 tahun. Kemudian meneruskan pengajiannya ke Sekolah Rendah Kebangsaan ketika beliau berusia 9 tahun, iaitu terus menduduki darjah 2, dan beliau menamatkan darjah 4 ketika berusia 11 tahun sahaja. Kemudian beliau meneruskan ke sekolah menengah sehingga tamat, iaitu selama 3 tahun sebelum melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana muda di Universiti Islam Madinah pada tahun 1976 dan melanjutkan ke peringkat sarjana di Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud, Kota Riyadh, Arab Saudi pada tahun 1980, sehinggalah beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah ataupun PhD di universiti yang sama pada tahun 1986. Peranan Ustaz Ismail Lutfi kepada masyarakat antara lain ialah menubuhkan majlis pengajian awam mingguan, iaitu bermula pada tahun 1986 yang dinamakan sebagai Majlis Ilmi Fatani. Pengajian tersebut dihadiri seramai lebih kurang 4,000 hingga 5,000 orang, peserta lelaki maupun perempuan dari setiap lapisan masyarakat. Pengajian tersebut diadakan pada setiap hari Sabtu dari jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi. Sehubungan dengan itu, beliau berjaya menubuhkan Institut Pengajian Tinggi Swasta, iaitu pada tahun 1999 yang dinamakan sebagai Kolej Islam Yala, dan pada hari ini diberikan taraf oleh Kerajaan Thailand sebagai Universiti Islam Yala, dan ia merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi swasta pertama di Thailand yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Islam di selatan Thailand. Terletak di alamat 135/8 Kampung Serong, daerah Yak Rang 94160, wilayah Patani. Walau bagaimanapun, ia memperolehi kebenaran secara rasmi dari Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pelajaran Thailand dengan, tak apalah, yang tu lagi kita akan bincang. Dr. Ismail Lutfi juga banyak menghasilkan karangan-karangan ataupun tulisan-tulisan kitab-kitab buku bermula sejak usia beliau 17 tahun pada tahun 1967. Di antara buku beliau yang berjaya dihasilkan ialah Ringkasan Sejarah Islam, Sinaran Agama, Al-Qiraat wal Mutala'ah, Perintis Bacaan dan Tunas Bahasa, Ringkasan Peristiwa Isra' wal Mi'raj, Risalah Ukhuwah Islamiyah, Risalah Qiyamul Lail, dan lain-lain lagi. Jadi kerana itu, pihak Pertubuhan Kebajikan Al-Khair Malaysia menganugerahkan kepada yang bahagia Ustaz tokoh sunnah bagi tahun 2012. Jadi majlis mempersilakan Tuan Haji Nadri mengiringi Profesor Madya Dr. Muhammad Asri, penasihat, untuk menyampaikan anugerah kepada yang bahagia Ustaz Dr. Ismail Lutfi. Persilakan.
Terima kasih Ustaz, Tuan Haji dan juga Profesor. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, jam telah menunjukkan 11.15 pagi. Seperti mana dalam tentatif program kita pada hari ini. Sekarang kita ada dua program yang berjalan secara serentak. Iaitulah yang pertama, program taklimat bersama-sama dengan Dr. Ismail Lutfi berkaitan dengan pendidikan serta pembukaan universiti kepada wakil-wakil pimpinan Pertubuhan Sunnah yang bertempat di Maktabah Imam Asy-Syaukani di belakang dewan ini. Jadi majlis menyemput Tuan Haji Doktor mengiringi Dr. Ismail Lutfi untuk ke sana dan dijemput wakil-wakil NGO yang telah dimaklumkan tadi untuk bersama-sama ke Maktabah Imam Asy-Syaukani. Kalau hormatnya dipersilakan.